وعلى آل محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, petang ini kita bertemu lagi dalam pembacaan hadis kitab Jami' ataupun Sunan Tirmizi bersama para pelajar Madrasah Al-Quran Hidayatul Muttaqin lil Banat, dan kita dah tiba pada tajuk yang ke-37, tajuk yang besar yang ke-37, yang mana Imam Tirmizi mula membawakan hadis-hadis yang berkaitan tentang syurga dan nikmat-nikmat syurga. Maka pada bab yang ke-37 kata Imam Tirmizi, abwabu sifatil jannah, hadis-hadis yang menceritakan tentang syurga yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan baca lebih kurang setengah jam beberapa hadis yang sempat. Maka kita nak masuk pada riwayat 2517, di mana kata Imam Tirmizi, wa bihi ilaihi qala hadatsana Abbas bin Muhammad ad-Duri qala hadatsana Ubaidullah bin Musa an Syaiban an Firas an Atiyah an Abi Sa'id al-Khudri, daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, fil jannati syajarah, di dalam syurga ada satu pokok yang mana sangat besar, yang mana kebanyakan pokok syurga inilah saiz dia. Yang mana sabda Nabi, di dalam syurga ada pokok, yasirur rakib, akan berjalan seorang penunggang kuda, fi zilliha, pada bayang-bayangnya, mi'ata amin, selama 100 tahun, la yaqta'uha, apakah maksud la yaqta'uha? Ay la yantahi ila akhiriha, yang mana dia tidak akan sampai ke penghujung. Yang mana 100 tahun pada waktu itu merentasi pokok ini, tak sampai kepada penghujung. Sangat besar pokok yang ada di dalam syurga. Waqala, dan bersabda lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wadzalika, dan itu apa wadzalika, dan itulah yang dimaksudkan dengan az-zillul mamdud yang ada dalam surah Yasin iaitu naungan yang tetap terbentang, al-mamdud yang luas, yang tetap terbentang. Maka inilah yang Al-Quran maksudkan dalam suratul Waqi'ah tentang antara nikmat syurga, wa dhillim mamdud. Apakah maksud wa dhillim mamdud? Pokok tersebut sangat besar sehingga kalaulah dibayangkan ada penunggang kuda yang cuba nak merentasinya selama 100 tahun, tak akan berjaya pada waktu itu merentasinya. Riwayat 2518 terus, bayangkan syurga yang paling kecil pun dalam hadis kita belajar, ianya adalah pada waktu itu beberapa kali saiz dunia. Syurga yang paling kecil, apatah lagi syurga orang yang amalannya tinggi dan diterima oleh Allah. Terus daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda bersabda, inna fil jannah, sesungguhnya di dalam syurga, la syajaratan, ada pokok, yasirur rakibu, yang penunggang akan berjalan untuk melewatinya, fi zilliha, pada bayang-bayangnya sahaja, mi'ata amin, mengambil masa 100 tahun. Dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Anas dan Abu Sa'id radhiyallahu anhu, riwayat 2519. Terus daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma fil jannati syajaratun, tidaklah pokok yang berada di dalam syurga, illa kecuali, wasaquha, batang pokok tersebut, min zahabin, adalah daripada emas.
semua pokok yang berada dalam syurga pada waktu itu batangnya pokok tersebut adalah daripada emas, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang kedua berkenaan tentang gambaran syurga dan nikmat yang berada dalam syurga. 2520, teruskan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami telah berkata, wahai Rasul utusan Allah, ma lana idza kunna indaka, apakah keadaan kami apabila kami berada di sisi kamu? Raqqat qulubuna, maka menjadi lembut hati-hati kami. Wa zahidna, dan kami melupakan dunia. Wa kunna, dan adalah kami menjadi ketika mana duduk dengan kamu wahai Rasulullah, min ahlil akhirah, daripada orang-orang yang ingatkan akhirat. Fa idza kharajna, maka apabila kami keluar daripada sisi kamu, fa anasna ahalina, dan kami telah disibukkan dengan keluarga kami. Anasna ay ishtaghalna, kami telah disibukkan dengan keluarga kami. Wa syamamna, dan kami mencium anak-anak kami. Ankarna, maka kami mula mengingkari anfusana, diri-diri kami. Apa maksud kami mula mengingkari diri-diri kami? Ay lam najidha alama kunna indak, kami tak ada lagi perasaan macam sewaktu kami duduk dengan kamu wahai Rasulullah. Maka sabda Nabi SAW, law annakum takunun, kalaulah sekiranya kamu, idza kharajtum, apabila kamu keluar daripada sisiku, kamu kekal berada pada keadaan kamu tersebut, lazaratkumul malaikah, nescaya malaikat akan datang menziarahi kamu, fi buyutikum, di rumah-rumah kamu. Kalaulah kamu boleh kekalkan keadaan sewaktu bersama dengan aku, sabda Nabi, iman yang kuat, semangat yang tinggi, dan boleh kekal begitu sampai bila-bila, malaikat akan datang menziarahi kamu di rumah kamu, sabda Nabi. Walau lam tuznibu, namun itu bukanlah dunia. Bagaimanakah dunia? Dan sekiranya kamu tidak melakukan sebarang dosa, la ja'allahu, nescaya Allah akan datangkan dengan makhluk baru. Kai yuznibu, kai bermaksud supaya mereka boleh melakukan dosa, fayaghfir lahum, lalu Allah mengampunkan mereka. Supaya zahirnya pada waktu itu sifat pengampunan Allah. Kemudian berkata perawi Abu Hurairah, aku telah bertanya, wahai utusan Allah, mimma khuliqal khalqu, makhluk diciptakan daripada apa wahai Rasulullah? Maka sabda Nabi, minal ma', daripada air. Dan itulah firman Allah dalam Al-Quran, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, makhluk diciptakan daripada air, dan semua yang bernyawa dijadikan daripada air. Qultu, kemudian bertanya lagi Abu Hurairah, al-jannatu ma bina'uha, syurga itu binaannya diperbuat daripada apa? Batu bata dan perhiasannya. Maka sabda Nabi, labinatun, ada batu bata yang diperbuat daripada perak, walabinatun, dan ada batu bata yang diperbuat daripada emas, wa milatuha, dan simen yang diletakkan di antara batu bata, al-misku, adalah kasturi, al-azfar, yang mana sangat wangi. Al-azfar gariskan bawah dia, tibur rih, yang sangat wangi. Maka simen yang diletakkan di antara batu bata, perak dan emas adalah daripada kasturi yang sangat harum, sabda Nabi. Wa hasba'uha, dan batu-batu kerikil yang ada di dalam syurga merupakan al-lu'lu' wal yakut, batu-batu permata. Wa turbatuha, dan tanah yang berada di dalam syurga, az-za'faran, adalah daripada za'faran. Man yadkhuluha, barang siapa yang masuk ke dalam syurga, sabda Nabi, yan'am, akan beroleh nikmat, la yai'as, tidak akan berputus asa, wa yakhlud, akan kekal selamanya, la yamutu, tidak akan mati, wala tabla thiyabuhum, tidak akan lusuh pakaian yang mereka pakai, wala yafna syababuhum, tidak akan hilang usia muda yang ada pada mereka. Kemudian sabda Nabi SAW, salasun, ada 3 golongan, la yuraddu da'watuhum, tidak akan ditolak doa mereka. Dan kita pun pada waktu itu adalah salah satu daripada 3 ini. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, as-saimu hina yuftir, orang yang berpuasa ketika mana nak berbuka, doanya adalah mustajab. Dan yang ketiga, wa da'watul mazlum, doa orang yang teraniaya
yarfa'uha, maka kesemua doa ini akan diangkat fawqal ghamam, melewati awan. Gariskan bawah dia, kinayatun an sur'atil qabul, gambaran betapa segera Allah akan menerima doa tiga golongan ini. Bab yang seterusnya, riwayat seterusnya, wa yuftahu, baca. Dan untuk tiga golongan ini, sabda Nabi, akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Berfirman Allah tabaraka wa ta'ala, wa izzati, demi kemuliaanku, la ansurannaka, pasti dan pasti aku akan menolong kamu, walau ba'da hin, walaupun setelah beberapa ketika. Hadis ini adalah hadis yang sanadnya tidaklah begitu kuat. Bab yang ketiga berkenaan tentang al-ghuraf. Apakah maksud ghuraf? Iaitu binaan-binaan tinggi, kediaman-kediaman yang dibina di tempat tinggi. Sahara pada baris yang ketiga, apakah dia al-bina'u 'alal 'ulu, tempat binaan, kediaman yang dibina di tempat yang tinggi. Bahasa Arab menyebut al-ghurfah. Kadang-kadang diterjemahkan sebagai bilik, tapi maksud asal al-ghuraf adalah kediaman dan tempat tinggal yang dibina di tempat yang tinggi. 2521. Terus daripada Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di dalam syurga la ghurafan, ada kediaman-kediaman yang dibina di tempat tinggi. Dan bagaimanakah cara dibina? Yura zuhuruha min butuniha, kelihatan luarnya daripada dalam. Wa butunuha, dan kelihatan dalamnya daripada luar. Umpama kaca, umpama gelas binaan dia. Maka telah bangun seorang Arab Badui lalu berkata, liman hiya ya Nabi Allah, untuk siapa rumah seperti ini wahai Nabi Allah? Sabda Nabi, ianya adalah untuk orang yang mempunyai sifat-sifat berikut. Liman atabal kalam, orang yang bila bercakap hanya bercakap benda yang baik. Wa at'amat ta'am, untuk orang yang memberi makan. Wa adama siyam, selalu berpuasa. Wa salla lillahi bil-laili wan nasu niyam, dan menunaikan solat kerana Allah pada waktu malam dalam keadaan manusia sedang lena tidur. Orang yang ada keempat sifat ini, maka inilah rumah-rumah di dalam syurga untuk mereka. Bab riwayat 2522, teruskan. Daripada Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, inna fil jannah, sesungguhnya dalam syurga, jannatain ay kusurain. Kusurain maksudnya ada dua istana. Ada dua istana. Min fiddatin, daripada perak. Aniyatuhuma wa ma fiha, segala kelengkapan yang berada dalam rumah daripada perak, dan segala apa yang berada di dalamnya daripada perak. Wajannatain, dan akan ada lagi dua istana untuk orang tersebut. Min zahabin aniyatuhuma, segala bekas kelengkapan daripada emas, dan apa yang ada dalamnya semua daripada emas. Wa ma bainal qaumi wa baina an yanzuru, dan tidaklah di antara penghuni syurga dan di antara untuk mereka melihat kepada Tuhan mereka, illa kecuali ridaul kibriya, lapisan kemuliaan, ala wajhihi, yang mana menutup pandangan kepada Allah, fi jannati adan, di dalam syurga Adan. Apakah maksud ada lapisan kemuliaan? Maka lihat kepada Sahara pada baris yang keempat, ay lam yabqal hijab, tidak ada sebarang lapisan hijab di antara penghuni syurga dan juga untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, kecuali pada waktu itu adalah ridaul kibriya, yang mana bila diangkat, fa idza rtafa'at tilka, apabila diangkat, maka pada waktu itu penghuni syurga dapat untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Antara nikmat yang besar adalah dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbiha nadhirah, firman Allah di dalam Al-Quran. Terus 2523, dengan sanad yang sama daripada Nabi SAW, baginda bersabda, sesungguhnya di dalam syurga ada satu khemah. Tanwin itu adalah menggambarkan besar.
la khaymatun azimatun, satu kemah yang sangat besar. Dan kemah ini berbentuk apa? Min durratin, ianya pada waktu itu daripada permata. Kemah yang diperbuat daripada permata. Mujawwafatin, dan ada lubang di bahagian tengahnya. Ianya daripada permata, yang mana pada waktu itu tengahnya, pada waktu itu ada kekosongan. Dan ianya sangat besar. Arduha sittuna mila, sabda Nabi, dia punya lebarnya adalah sejauh 60 mil, 60 batu. Fi kulli zawiyatin minha, pada setiap penjuru, zawiyah maksudnya penjuru, pada setiap penjuru kemah, ahlun, adanya isteri, adanya keluarga, la yarawna al-akharin, yang mereka tidak melihat yang lain. Kemah tu punya besar daripada permata, yang mana pada waktu itu setiap penjuru dia ada orang yang tinggal, ada pada waktu itu penghuni-penghuni yang merupakan keluarga dia yang tinggal, bidadari, isteri dia yang tinggal, tapi mereka tak boleh nampak yang lain kerana terlalu jauh. Kemudian sabda Nabi SAW, yatufu alaihimul mu'minun, maka orang beriman akan mengelilingi mereka. Pada waktu itu, maksud yatufu ada dua makna. Yang pertama mengelilingi, makna yang kedua yatufu ay yujami'u, orang beriman akan pada waktu itu bersama dengan mereka, dengan isteri dan bidadarinya. Riwayat yang ke 2524 berkenaan tentang tingkatan-tingkatan yang ada di dalam syurga. Darajatil jannah, tingkatan-tingkatan yang ada di dalam syurga. Betapa jauhnya jarak di antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain. Kalaulah kat dunia tingkatan dia tak ada beza, jarak satu tingkat dengan tingkat yang lain tak jauh mana. Tapi tingkatan dalam syurga adalah sangat jauh. Nak membezakan antara orang yang tinggal di satu syurga dengan orang yang lain. Riwayat 2524 terus. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, fil jannati, di dalam syurga, mi'atu darajah, ada 100 tingkatan. Dalam syurga ada 100 tingkat. Ma baina kulli darajatain, jarak di antara setiap dua tingkat. Mi'atu amin, adalah perjalanan 100 tahun. Dalam riwayat yang lain menyebut 500 tahun. Maka jarak antara satu tingkat ke satu tingkat adalah sangat jauh. Orang yang berada di tingkat yang bawah tak boleh naik ke atas, dan orang yang berada di tingkat atas boleh turun ke bawah. Riwayat 2525 teruskan. Daripada sahabat Nabi Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, man shoma Ramadan, barang siapa menjaga puasa Ramadan, wa shalla salah, menunaikan salat fardu, wa hajjal baita, menunaikan ibadah haji di Baitullah, la adri, kata perawi, aku tidak mengetahui adakah baginda menyebut zakat ataupun tidak, illa, kecuali, kana haqqan, adalah menjadi tanggungjawab ke atas Allah untuk mengampunkannya. In hajara fi sabilillah, jika dia berhijrah pada jalan Allah, ataupun tidak, au makatha, ataupun dia kekal berada di tempatnya yang dia telah lahir padanya. Siapa yang puasa, jaga solat, jaga ibadah haji, Allah akan ampunkan dia. Qala Mu'adz, berkata Mu'adz bin Jabal, ala ukhbiru bihan nas, wahai Rasulullah, ini berita gembira, adakah patut aku mengkhabarkan kepada manusia hadis ini? Sabda Nabi SAW, zarin nas, biarkanlah manusia berterusan melakukan amalan. Fa inna fil jannah, kenapa pentingnya beramal? Walaupun Allah boleh ampunkan jika kita menjaga amalan fardu, kerana dengan amalan membezakan tingkatan manusia dalam syurga. Sabda Nabi, fa inna fil jannah, kerana sesungguhnya di dalam syurga, mi'ata darajah, ada 100 tingkatan yang berada dalam syurga. Ma baina kulli darajatain, jarak di antara setiap dua tingkat adalah jarak di antara langit dan bumi. Lebih kurang 100 tahun perjalanan. Sangat jauh perbezaan orang yang berada di tingkat bawah dengan orang yang berada di tingkat di atasnya. Kemudian sabda Nabi, apakah tingkatan yang paling tinggi dalam syurga? Wal firdausu a'lal jannah,
dan syurga yang paling tinggi adalah syurga Al-Firdaus. Wa awsatuha, gariskan bawahnya, ay afdaluha, dan syurga yang paling terbaik pun adalah syurga Al-Firdaus. Wa fawqa dhalika, dan di atas syurga Firdaus adalah arasy Allah. Wa minha, dan daripada syurga Al-Firdaus, tufajjaru, dikeluarkan ataupun memancarnya, al-harun jannah, akan sungai-sungai syurga. Apakah sungai yang berada dalam syurga? Allah sebutkan dalam surah Muhammad, ada sungai daripada arak, ada sungai daripada laban, susu, ada sungai daripada asalim musaffa, daripada madu, dan ada sungai daripada min ma'il lam yataghayyar ta'muh, daripada air yang tidak berubah rasanya. Maka ada 4 jenis sungai utama dalam syurga, dan mereka ini semua keluar dan datang daripada Jannatul Firdaus. Beginilah yang telah diriwayatkan daripada Hisham bin Sa'ad, riwayat 2526. Terus daripada Ubadah bin Samit, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil jannati mi'atu darajah, di dalam syurga ada 100 tingkatan syurga. Sabda Nabi, ma baina kulli darajataini, jarak di antara setiap 2 tingkat adalah seperti jaraknya di antara langit dan bumi. Wal firdaus, dan Firdaus adalah syurga yang paling tinggi kedudukan dan darjatnya. Wa minha, dan daripada syurga Firdaus, tufajjaru, mengalir keluar, anharul jannah, sungai-sungai syurga. Al-arba'ah, yang 4. Apakah yang 4? Boleh rujuk dalam surah Muhammad juz yang ke-26, iaitu sungai susu, sungai arak, sungai madu, dan juga sungai air. Wa min fawqiha, dan di atas Jannatul Firdaus adalah arasy Allah. Fa iza sa'altumullah, bila kamu nak meminta kepada Allah akan syurga, fas'aluhu, maka mintalah kepada Allah Al-Firdaus, syurga Al-Firdaus. Riwayat 2527. Terus daripada Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan tentang betapa luasnya setiap tingkatan syurga. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, inna fil jannati mi'ata darajah, sesungguhnya dalam syurga ada 100 tingkatan. Law annal alamin, kalaulah makhluk yang berada di seluruh alam, jin dan manusia, ijtama'u, mereka berkumpul pada salah satu daripada tingkat-tingkat syurga yang ada, lawasi'athum, nescaya pada waktu itu akan mencukupi buat mereka. Luasnya syurga, tersangat-sangat luas. Adapun alam yang sementara ini pun Allah ciptakan luas. Kita nampak alam yang sementara, bumi, kemudian galaksi. Ada pada waktu itu tidak terkira galaksi, tidak terkira pada waktu itu ciptaan yang manusia boleh kaji. Itu pun dah begitu luas. Bayangkan pada waktu itu betapa luasnya akan syurga. Bab yang kelima berkenaan tentang keadaan sifat bidadari-bidadari syurga, 2528. Terus daripada sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, innal mar'ata, sesungguhnya seorang bidadari, min nisa'i ahlil seorang wanita, min nisa'i ahlil jannah, daripada para wanita penghuni syurga, dia punya cahaya badan dia, la yura, boleh kelihatan, bayadu saqiha, keputihan dan sinar betisnya, min wara'i sab'ina hullah, walaupun setelah dia memakai 70 lapisan pakaian, hatta, sehingga, yura, boleh kelihatan, mukhuha, keputihan tulangnya. Maksudnya punya bercahaya. Wanita syurga walaupun dah pakai 70 lapisan pakaian sekalipun, boleh kelihatan pada waktu itu sinar dan cahayanya. Wadzalika, dan inilah yang Al-Quran sebutkan tentang wanita-wanita syurga, ka'annahunna, seolah-olah mereka ini seperti al-yakut, permata-permata, yakut dan juga al-marjan. Apakah maksud al-marjan? Al-lu'lu'ul bayat, iaitu permata putih.
maka wanita-wanita syurga begitu bercahaya, begitu bersinar, sehingga daripada lapisan pakaian yang tebal macam mana sekalipun boleh kelihatan pada waktu itu warna dan sinar kulit mereka. Fa ammal yakut, apakah itu yakut? Fa innahu hajarun, ianya adalah permata. Lau adkhalta fihi, kalau kamu memasukkan padanya tali, summastasfaitahu, kemudian kamu membersihkannya, ja'alahu safian, menjadikannya bersih, la uritahu min waraih, kamu boleh nampak pada waktu itu bahagian dalam dan bahagian isi dia. Itu adalah permata yakut. Riwayat yang seterusnya, wabila qala haddatsana, terus ada dua sanad yang hadisnya lebih kurang sama. Terus riwayat yang lebih kurang sama, cuma sanad dia berbeza. Terus sanad yang lain, juga riwayat yang lebih kurang sama, cuma sanadnya berbeza. Baca riwayat 2529. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, inna awwala zumratin, sesungguhnya golongan yang mula-mula masuk ke dalam syurga pada hari kiamat, bagaimanakah situasi wajah mereka? Ala mithli daw'il qamar, wajah mereka seumpama cahaya bulan pada cahaya bulan pada malam purnama. Waz-zumratus tsaniyah, golongan yang kemudian yang masuk syurga, golongan yang kedua, wajah mereka adalah seindah kaukabin durri fis sama, seindah bintang yang bersinar di langit. Likulli rajulin minhum, setiap daripada mereka akan memiliki 2 orang isteri. Ala kulli zaujah, bagi setiap orang isteri pada waktu itu mereka memakai 70 helai lapisan pakaian. Walaupun begitu, yura, kelihatan, muhu, keputihan tulang, sakiha, betisnya, betisnya, min waraiha, daripada sebalik lapisan pakaian yang banyak tadi, bersinar, bercahaya. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran, bahawa wanita-wanita syurga adalah seperti permata dalam menggambarkan keindahan dan cahaya yang ada pada mereka. Riwayat 2530, teruskan. Riwayat yang lebih kurang sama, terus. Baca sampai habis hadis, sebab terjemahan dia lebih kurang sama. Terus. Terus yabdu apakah maksud yabdu bahasa Arab? Ayadhhur, maksudnya zahir, jelas. Muhu, tulang, betis, walaupun daripada sebalik pakaian-pakaian tersebut, nak menggambarkan keindahan para wanita yang Allah masukkan ke dalam syurga kelak. Bab yang ke-6 berkenaan tentang keadaan bersetubuh jima' di antara penghuni syurga. Terus daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, yu'tal mu'min, akan diberikan kepada orang lelaki yang beriman di dalam syurga kekuatan untuk bersetubuh, kekuatan untuk bersama dan jima', kaza wa kaza minal jima', sekian banyak daripada jima'. Maka para sahabat hairan, mereka bertanya, wahai Rasulullah, awayutiku dzalika, adakah orang yang pada waktu itu boleh berjima' bersetubuh sekian kali banyak? Maka sabda Nabi, yu'taku wah mi'ah rajul, mi'ah, akan diberikan setiap penghuni syurga kekuatan 100 orang lelaki. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Zaid bin Arqam, dan juga hadis ini adalah hadis yang sahih gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali daripada periwayatan Qatadah daripada Anas, kecuali daripada hadis Imran Al-Qattan. Berkenaan
tentang penghuni syurga 2532. Terus riwayat ini lebih kurang sama dengan riwayat sebelum ini, cuma ada beberapa penambahan perkataan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu zumratin, kumpulan yang mula-mula, taliju ay tadkhulu, yang masuk ke dalam syurga, rupa mereka seperti mana rupa bulan pada malam purnama. La yabsukun, dalam syurga tak ada ludah-ludah, dalam syurga tak ada ludah-ludah. Wala yamtakhitun, dalam syurga tak ada hingus. Wala yataghawwatun, dalam syurga tidak ada nak buang air, kecil maupun besar. Aniyatuhum fiha, bekas-bekas yang digunakan dalam syurga diperbuat daripada emas. Wa amsyatuhum, sikat yang digunakan oleh mereka dalam syurga diperbuat daripada emas dan perak. Wa majamiruhum, dan wa majamiruhum, bekas-bekas bukhur, bekas-bekas pembakar wangian, minal uluwah, diperbuat daripada gaharu. Warishuhum, peluh penghuni syurga adalah al-misku, seperti kasturi. Walikulli wahidin minhum, setiap penghuni syurga akan mempunyai dua isteri. Dua isteri dalam syurga. Adapun bidadari yang lain banyak. Yura, kelihatan, mukhusuqihima, tulang betis mereka daripada sebalik daging, nak menggambarkan al-husn, keindahan, bukanlah kecacatan tapi keindahan. Sampaikan tulang betisnya pada waktu itu boleh kelihatan. La ikhtilafa bainahum, tidak ada nak bergaduh di antara suami isteri. Wala tabaghut, tidak ada benci membenci. Qulubuhum qalbu rajul wahid, hati penghuni syurga adalah seperti hati manusia yang satu, tak ada nak bergaduh berbalah. Yusabbihuna Allah, mereka akan sentiasa memuji Allah pada waktu pagi dan petang. Hadis ini adalah hadis yang sahih, 2533. Terus daripada sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, lau, sekiranya, annama, sesuatu yang, yukillu, yang sangat kurang, sangat sedikit, ataupun menyamai, zufurun, saiz kuku daripada syurga terzahir di dunia. Maksudnya, kalaulah ada kuku penghuni syurga pada waktu itu zahir dekat dunia, kuku je, la tazakhrafat, pasti akan bersinar, disebabkan kuku tadi, ma baina khawafid, segenap penjuru. Apakah maksud khawafid? Gariskan pada bawah qawata, ay al-jihatul lati yakhruju minha ar-riyahul arba', segenap penjuru. Maka nescaya akan bersinar segenap penjuru langit dan bumi. Kalaulah kadar kuku daripada nikmat syurga zahir di dunia penuh bersinar pada waktu itu, segala apa yang ada di langit dan bumi bersinar. Kemudian sabda Nabi SAW lagi, walau anna rajulan, dan sekiranya ada seorang penghuni syurga, ittala'a, muncul, fabada, dan zahir, asawiruh, perhiasan-perhiasan yang dia pakai seperti cincin dan sebagainya, latamasa, nescaya akan terpadam sinar matahari seperti mana memadamkan sinar matahari akan cahaya bintang-bintang. Langsung tak nampak dah cahaya matahari kalaulah pada waktu itu zahirnya perhiasan-perhiasan syurga. Maka ini dahsyatnya syurga yang patut kita kejar, bukanlah dunia yang patut dan kita akan tinggalkan. Bab yang ke-8 berkenaan tentang bagaimanakah pakaian-pakaian penghuni syurga, 2534. Terus daripada Abu Hurairah, kita masih lagi membaca hadis-hadis daripada Sunan Tirmizi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlul jannah, penghuni syurga, jurdun, tidak ada bulu pada badan mereka. Dekat dunia ni macam-macam bulu yang ada, maka dalam syurga, penghuni syurga langsung tidak ada bulu pada badan mereka. Murdun, tidak ada janggut. Beza jurdun dengan murdun. Jurdun bulu pada badan, murdun bulu yang ada pada janggut. Tak ada janggut.
kahlah semula jadi bercelak mata mereka. Mata mereka semula jadi bercelak. La yafna syababuhum, tidak akan hilang usia muda mereka, sentiasa muda. Wala tabla thiyabuhum, dan tidak akan lusuh pakaian mereka. Maka bagaimanakah pakaian penghuni syurga? Tidak akan lusuh. Riwayat 2535, teruskan. Daripada sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda bersabda pada firman Allah, wa furushim marfu'ah, pada ayat suratul Waqiah ayat yang ke-34. Maka firman Allah Subhanahu wa taala pada suratul Waqiah ayat yang ke-34, wa furushim marfu'ah, dan tempat-tempat tidur mereka marfu'ah, yang ditinggikan. Maka bagaimanakah tingginya tempat tidur penghuni syurga? Sabda Nabi, irtifa'uha, tingginya tempat tidur penghuni syurga, singgah sana tempat tidurnya adalah seperti jarak di antara langit dan bumi. Masiratu 500 am, iaitu jarak 500 tahun. Tingginya dan tempat tidur penghuni-penghuni syurga, yang mana kita tak boleh nak bayangkan. Sebab memang syurga, sabda Nabi, manusia tak boleh nak bayangkan. Selagi mana manusia boleh bayangkan nikmat, itu bukannya syurga, itu masih lagi dunia. Selagi mana kita boleh, syurga macam ni, itu bukan syurga. Sabda Nabi, wala khatara ala qalbi bashar, manusia takkan pernah boleh bayangkan nikmat syurga bagaimana. Sebab itu kalau kita nak bayang sekarang, macam mana tinggi luasnya, kita takkan boleh faham. Macamlah contoh, kita nak pergi beritahu kepada budak yang berusia 1 tahun tentang realiti dunia. Kita pergi cerita kepadanya tentang realiti kehidupan, mencari rezeki, politik, bagai. Dia tak akan faham apa-apa. Yang dia tahu pada waktu tu sekarang, dia nak makan, dia nak main, dia nak tidur, dia nak menyusu, itu dia tahu. Maka sama juga manusia tak akan faham nikmat syurga bagaimana. Sebab selagi mana dia boleh faham, itu belum lagi bermulanya nikmat syurga. Seperti mana sabda Nabi. Bab yang ke-9 berkenaan tentang buah-buahan syurga. Terus 2536, terus. Daripada Asma binti Abu Bakar, beliau berkata, aku telah mendengar Nabi SAW wa zakara, sedang menceritakan tentang Sidratul Muntaha. Apakah itu Sidratul Muntaha, Sahara? Ianya syajaratun, ini adalah sebatang pokok yang terletak di langit yang ke-7 di sisi kanan arash. Buahnya pada waktu itu adalah seperti bekas-bekas besar. Kullah, kata kita biasa dengar perkataan kullah, bekas besar. Satu kullah boleh muatkan beberapa ratus liter air pada waktu kullah. Maka buahnya adalah seperti bekas-bekas besar yang ada pada zaman Nabi SAW. Maka kenapa dipanggil Sidratul Muntaha? Ka'annaha fi muntahal jannah, kerana ianya terletak pada penghujung syurga. Wakila, dikatakan baris yang kedua, lam yujawizha ahadun, tidak ada pernah makhluk yang melewati Sidratul Muntaha kecuali hanya Nabi SAW, dan malaikat pun tidak tahu apa yang ada di Sidratul Muntaha. Wala ya'lamu ahadan, dan tidak ada yang mengetahui apa yang berada pada Sidratul Muntaha. Maka sabda Nabi ketika mana menceritakan tentang Sidratul Muntaha, yasirur rakib, cuba melewati seorang penunggang, fi zillil fanan, pada bayang-bayang, bukan bayang-bayang pokok, bayang-bayang rantingnya sahaja. Pada waktu itu 100 tahun. Dia punya ranting dia pun begitu besar. Yastadhillu bi dhilliha, boleh berteduh di bawah naungan rantingnya 100 orang penunggang. Fiha, di dalam padanya adanya kelkatu emas, ka'anna thamaraha, seolah-olah buahnya al-qilal adalah seperti mana bekas kullah yang besar. Pada waktu tu besar buah dia. Inilah Sidratul Muntaha. Bab yang ke-10 berkenaan tentang burung-burung yang berada di dalam syurga. Terus
Nabi SAW pernah ditanya, hadis riwayat Anas bin Malik, tentang apakah itu Kausar, telaga Nabi. Maka sabda Nabi, "Dzaka nahrun." Kausar itu adalah sebuah sungai yang Allah berikan kepadaku, iaitu kepada Nabi dalam syurga, yang mana airnya lebih putih daripada susu, rasanya lebih manis daripada madu. Fihi, padanya ada burung-burung yang mana tengkuknya adalah seperti mana tengkuk unta. Yang mana burung-burung dalam syurga tengkuknya panjang seperti tengkuk unta. Berkata Umar bin Khattab bila mendengar nikmat syurga, "Inna hadhihi lana'imah." Sesungguhnya ini penuh dengan kenikmatan. Dahsyatnya wahai Rasulullah, nikmatnya wahai Rasulullah. Maka sabda Nabi, "Akilatuha an'ama minha." Orang yang boleh makan burung tersebut lebih merasa nikmat daripadanya. Bab yang ke-11 berkenaan tentang keadaan kuda yang berada di dalam syurga. Kita akan sambung pada jam 12.30 malam nanti, insya-Allah. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.